Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah saya, Dr. Muhammad Faizal bin Abdul Khair. Nama saya Nur Insyirah Aizwin binti Azdi Iswara. Nombor metrik D22315403. Hari ini saya ingin menyampaikan tazkirah berkenaan prinsip menuju kejayaan. Objektif dekat sini ialah bagi menggalakkan pelajar untuk meningkatkan prestasi diri dalam menuju kejayaan. Manakala definisi dia pula ialah prinsip adalah konsep yang mendalam dan sangat relevan dalam banyak aspek kehidupan kita. Prinsip-prinsip membentuk dasar etika, tindakan dan panduan yang mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Jadi, seterusnya kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu find your vision ataupun tetapkan matlamat. Prinsip ini menjadi asas dalam setiap tindakan Muslim. Ia terkandung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, niat menjadi kemestian di dalam Islam. Tanpa niat, tiada amalan yang diterima. Niat secara mudahnya adalah mengetahui tujuan perbuatan yang dilakukan. Dalam hadis niat ini, terbit satu kaedah fiqh yang berbunyi Al-umur bimaqasidha, yang bermaksud setiap urusan bergantung kepada tujuannya. Jadi highlight dekat sini ialah niat. Inilah menunjukkan betapa pentingnya tujuan di dalam Islam. Ramai ulama hadis dan fiqh meletakkan perbahasan niat di dalam di awal kitab menunjukkan kepentingannya. Seterusnya, kalau kita tengok konsep niat ni dalam kehidupan seharian kita sebagai pelajar untuk menuju kejayaan ialah betapa pentingnya niat kalau kita nak memulakan sesuatu. Semuanya berdasarkan niat kita dan amalan yang kita lakukan. Seperti contoh belajar. Belajar ni kita kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia, bukan kerana harta dan sebagainya. Jadinya bila kita niat niat kerana Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan segalanya. Allah akan buka jalan bila niat kita baik. Tetapi kalau sebaliknya, maka susahlah kat situ. Dan Allah juga tahu niat kita ikhlas ataupun tidak. Seterusnya yang kedua ialah never ever think small. Maksud jangan berfikiran sempit. Maksudnya perlu serius. Jangan sibuk dengan perkara remeh-temeh. Jangan takut untuk mengimpikan perkara yang tinggi. Keyakinan harus tinggi. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu ma'alil umuri wa yakrahu safasifaha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah suka perkara yang tinggi dan membenci yang remeh-temeh. Hadis riwayat Tabarani. Jadi seterusnya kita kena jangan berfikiran sempit. Kita kena open mind. Poin dia dekat sini ialah kita janganlah berfikiran sempit, tapi kita cuba open mind. Contohnya, kita impikan sesuatu, lepas tu kita fikir yang kita tak boleh dapat benda tu. Kita overthinking terhadap benda tu. Sebenarnya tidak. Kalau kita cuba atau usaha, maka insya-Allah ia akan dapat capai apa yang kita impikan terhadap sesuatu itu. Jangan fikir yang
aku ni tak boleh lah, itu ini. Atas banyak perkara yang kita fikir tu, last menyebabkan impian kita tu terhalang. Maka kita cubalah untuk open mind dan tidak berfikiran sempit. Seterusnya, kita pergi isi yang ketiga, iaitu ignore the naysayers. Maksud dia, abaikan mulut orang. Mustahil bagi manusia untuk memastikan semua bersetuju dengan mereka. Masing-masing ada cara fikir sendiri berasaskan ilmu dan ego. Justru cara terbaik adalah abaikan saja cakap-cakap orang yang sentiasa tidak berpuas hati. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhafuna lawmata laimin. Yang bermaksud, mereka tidak takut kepada celaan orang mencela. Jadi, tunjuk kepada isinya kat sini, orang yang berjuang terhadap agama Allah tidak takut akan pandangan manusia. Mereka anggap pandangan manusia itu hanyalah ujian semata, bahkan tidak memberi kesan terhadap mereka. Apa yang mereka buat, bila niat tu kerana Allah, maka mereka hanya pandang adalah kata-kata Allah, apa yang Allah katakan. Mereka lebih kurang memandang apa yang manusia katakan. Maksudnya kat sini, bila orang, contoh seperti kita yang sebagai student, bila kita ulang kaji pelajaran ataupun buat assignment dan sebagainya, akan ada je orang yang tak puas hati dengan kita, cakap itu ini. Seperti contoh, engkau ni buat benda tu bukannya kau akan dapat cemerlang dalam peperiksaan pun. Jadi kita sebagai student abaikan negatif orang yang cakap macam tu, orang yang bercakap macam tu. Ignore the negative, just focus on our goals. Jadi bila kita ada matlamat ni, kita akan cuba fokus dengan matlamat kita dan abaikan apa yang orang cakap. Orang yang cuba menjatuhkan kita ni tak memberi kesan pun kalau kita kuat dengan ujian ni. Setiap apa yang kita cuba untuk buat, pasti ada ujiannya. Dan mulut orang juga kita tak boleh nak tutup. Apa yang dia cakap, apa yang dia lontarkan kepada kita, kita cuba terima dengan hati yang terbuka. Yang baik kita ambil, yang keruh kita buang. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Dan juga bila kita dengar orang cakap tak baik kan tentang kita ataupun cuba downkan kita pun akan terasa down juga. Tak salah nak down lama-lama, tapi jangan sampai memberi kesan terhadap diri kita sendiri, sampai kita rasa tak nak lah buat benda tu, dah stop buat benda tu sebabkan mulut manusia kan. Jadi kita serahkan semua dekat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang maha adil dalam menghakimi setiap perbuatan manusia. So point kat sini, kita cubalah abaikan apa yang orang cakap terhadap kita kan. Kejayaan tu Allah Subhanahu Wa Taala yang beri dan bukanlah manusia. Orang Islam sepatutnya hanya memikirkan apa yang bakal Tuhan kata sewaktu hari pengadilan nanti. Manusia tidak tentukan syurga neraka kita. Bahkan jika kita mengejar redha Allah, redha manusia akan menyusul jua akhirnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasa ridallahi basaqatin nas radhiyallahu an wa aradan nas anhu, wa manil tamasa ridan nasi bisaqatillah saqatallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Yang bermaksud, barang siapa mencari redha Allah dengan menanggung kemurkaan manusia, maka Allah meredainya dan manusia akhirnya akan redha kepadanya. Barang siapa pula yang mencari keredaan manusia dengan menanggung kemurkaan Allah, maka Allah memurkainya dan manusia kelak akan memurkainya juga. Betapa pentingnya redha Allah terhadap kita.
Jadi kita mestilah mencari redha Allah dan baru manusia pula akan menyusul kemudiannya. Berkata Imam Syafi'i, yang bermaksud redha manusia adalah matlamat yang mustahil tercapai. Maka teruskan sahaja apa yang baik untukmu. Sesungguhnya tidak ada jalan untuk mencapai redha kamu semua. Sesungguhnya tidak ada jalan untuk mencapai redha mereka semua. Seterusnya kita pergi kepada isi yang keempat, iaitu work your ass off, yang bermaksud kerja keras. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Yang bermaksud, barang siapa yang bersungguh pada kami, nescaya kami pandu mereka ke jalan kami. Makna asal jihad adalah bermaksud kesungguhan. Jihad adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Kewajipan utama adalah jihad demi agama. Bahkan ia adalah perkara paling tinggi di dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW mengenai Islam, dirwatu sanamih al-jihad. Maksudnya puncak bonggolnya adalah jihad. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amali ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah suka jika seseorang itu melakukan sesuatu perkara, dia bersikap tekun. Hadis riwayat Baihaqi. Salah satu jalan untuk kita menuju kejayaan ialah jihad. Mengapa jihad tu penting? Jihad penting kerana ianya sangat diterapkanlah dalam Islam. Apabila kita berjihad sesuatu kerana Allah tu, insya-Allah Allah akan buka jalan kita dan dipermudahkan urusan kita. Dia ada beza kalau kita jihad sesuatu, kalau kita berusaha mencapai sesuatu perkara tu tanpa niat untuk berjihad kerana Allah dan niat berjihad kerana Allah. Bila kita tak niat jihad kerana Allah ni, benda tu kita bersungguh-sungguh macam sia-sia. Akhirnya akan menjadi sia-sia. Tapi bila kita bersungguh dalam melakukan sesuatu perkara, yakni dengan tekun, kita seolah-olah berjihad ke jalan Allah. Dan ianya merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Allah nampak usaha kita jika kita bersungguh-sungguh. Jadi itulah mengapa jihad merupakan salah satu tangga kejayaan bagi seorang pelajar. Isi yang seterusnya ialah Allah is the ultimate goal. Allah matlamat utama. Prinsip ini berada pada susunan teratas dalam hidup. Jadikan Allah segala-galanya dalam hidup ini. Kesetiaan kepada Allah menjadi keutamaan. Sentiasa tanya diri sebelum melakukan sesuatu perkara. Adakah Allah setuju apa yang aku lakukan ini? Adakah aku lepas untuk menjawab di hadapan yang kelak? Meletakkan Allah sebagai matlamat utama adalah ikrar setiap umat Islam sebagai muqaddimah dalam setiap solat. Dalam surah Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Bagi Abnaul Harakah, Imam Hasan Al-Banna memperkenalkan 5 ikrar
yang menjadi prinsip perjuangan. Jadi dekat sini ialah jadi dekat sini nak highlightkan bahawa jadikanlah Allah segala-galanya dalam hidup ini. Sentiasa bertanya kepada diri sendiri, apakah Allah redha, apakah Allah suka apa yang aku buat ni. Contohnya bila kita dalam exam, kita meniru orang. Cuba tanya diri balik, adakah Allah redha dengan apa yang aku buat? Apakah Allah suka apa yang aku buat ni? Allah tu maha mengetahui segala yang kita lakukan. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Jikalau kita dapat keputusan yang cemerlang sekalipun, kalau kita meniru, maka tidak guna dekat situ. Kerana apa? Kerana kita telah menipu diri sendiri dan mungkin Allah akan balas juga perkara itu dengan kita mendapat keputusan yang tidak baik. Tetapi apabila kita mendapat yang sebaliknya, apabila kita dapat keputusan yang baik sekalipun, maka itu adalah istidraj. Kita merasakan seolah-olah Allah beri segalanya terhadap kita. Allah tak bagi balasan pun dekat kita. Walhal itu sebenarnya permainan, istidraj istilahnya. Perkara ini penting juga kerana bila kita sentiasa bertanya kepada diri kita sendiri, kita akan ingat setiap apa yang kita nak buat tu Allah perhati. Allah akan tanya selepas kita mati nanti. Allah akan persoalkan balik setiap perkara yang kita lakukan. Bahkan ketika dalam solat sekalipun, ibadah kita, hidup kita dan mati kita hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Dan yang terakhir ialah never blame the fate. Maksudnya jangan salahkan takdir. Contohnya kita sebagai student kan, kalau kita dapat keputusan yang tak baik dalam exam, janganlah kita salahkan takdir, janganlah kita salahkan Allah ataupun salahkan manusia atas apa yang kita dapat. Mungkin itu hanyalah ujian untuk kita. Siapa tahu kalau disebabkan ujian tu kita akan menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Apa yang Allah tulis untuk kita tu, sudah itu pasti itu yang terbaik untuk kita. Manusia perlu menyedari bukan semua yang dirancang akan berjaya. Allah juga merancang dan dialah sebaik-baik perancang. Justru kita tidak perlu kecewa jika kita gagal. Sebaliknya memahami bahawa semua yang berlaku adalah berhikmah dan baik untuk kita. Apa yang jadi pasti ada hikmahnya. Bukan sengaja Allah tetapkan ia macam tu. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan dia tahu hamba itu mampu memikulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Jadi Allah uji kita kerana Allah tahu kita mampu. Kita tak tahu apa yang Allah nak tunjuk. Kita cuma laluinya dan kita perlu tabah menghadapi ujian tersebut. Kerana selepas hujan pasti ada pelangi kan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah juga. Ajaban li umrin lil mu'minin inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Maksudnya aku merasa takjub dengan sikap orang beriman. Setiap perkara yang dilaluinya adalah baik. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, maka itulah yang terbaik baginya. Jika ditimpa kesusahan dia sabar, maka itulah yang terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim.
Pendirian paling baik dalam menerima takdir adalah menyedari bahawa segala hidup ini bukan milik kita. Ia adalah milik Allah dan kita cuma meminjam sahaja. Akan tiba bila masa saja Tuhan akan menuntutnya kembali. Barulah bila kita kehilangan atau kegagalan kita tidak merasa perit, bahkan redha, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, dapatlah saya simpulkan bahawa kita sebagai seorang Muslim perlu mempunyai prinsip dalam kehidupan untuk mendorong diri kita ke arah kejayaan. Apabila mempunyai prinsip dan pegangan yang teguh, diri tidak mudah goyah dan dengan anasir luar atau persekitaran yang negatif. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.